yang cikgu sayangi. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat-sihat saja di rumahku. Tambah-tambah lagi sekarang ni musim COVID kan? Jadi kita sama-sama duduk di rumah ya. Baik, sebelum cikgu mulakan pembelajaran cikgu, cikgu nak minta maaf atas bunyi-bunyi yang mengganggu pembelajaran kita hari ini. Okey. Sebelum tu, cikgu ada sediakan beberapa barang yang ingin cikgu tunjukkan kepada kamu semua. Jadi, barang yang pertama adalah ini. Ini adalah barang yang pertama. Ini adalah tote bag. Jadi, cikgu nak tanya, atas pemerhatian kamu semua, adakah ini gambar ataupun lukisan? Okey, sebenarnya gambar yang ada pada tote bag ini adalah seni cetak. Okey, seni cetak ini dihasilkan menggunakan teknik sutera saring atau bahasa Inggerisnya kita panggil silk screen technique. Jadi silk screen technique ini dihasilkan di atas tote bag ini untuk bertujuan mencantikkan lagi dan menjadikan ia berhias untuk dijualkan kepada pelanggan. Okey, jika kamu bersama cikgu pada hari ini di dalam kelas, cikgu bolehlah tunjuk dan berikan kamu rasa tekstur silk screen ini pada bag ini. Tetapi malangnya tidak boleh. Okey. Jadi barang yang seterusnya adalah ini. Okey. Cikgu nak tanya, ini gambar atau lukisan? Sebab ia nampak seperti lukisan dan juga ia nampak seperti gambar, kan? Okay, sebenarnya ini adalah karya seni cetak. Karya ini dihasilkan oleh cikgu sendiri, iaitu menggunakan teknik yang sama macam teknik di atas tote bag tadi, iaitu teknik sutera saring. Okey, teknik sutera saring yang cikgu hasilkan di atas permukaan kertas ini bertujuan untuk dipamerkan. Macam dalam pameran-pameran lukisan, jadi ini murid-murid boleh lihat di pelbagai karya-karya pada pelbagai pameran-pameran yang mempunyai hasil karya seni cetak seperti ini. Baik, pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan barang-barang yang cikgu tunjuk pada kamu, yang macam tote bag tadi dan juga karya seni cetak ini. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah seni cetak barat sebelum abad ke-20. Jadi, mari kita mula. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu semua buka muka surat 76 di dalam buku teks pendidikan seni visual tingkatan 4 ini. Baik, cikgu akan terangkan secara ringkas tentang sejarah seni cetak di barat. Baik, seni cetak di barat ini berkembang seiring dengan kesenian lain juga, iaitu daripada lukisan, catan, seni arca dan seni bina. Ada juga terdapat beberapa pelukis yang mahir dalam catan, tetapi mereka juga mahir dalam seni cetak, iaitu Albert Dürer, Rembrandt dan juga Edward Munch. Baik, kita beralih ke muka surat 77, iaitu pertama abad yang ke-14. Baik, kita mulakan dengan seni cetak abad ke-14. Menurut sejarah seni cetak pada abad ke-14, tiada menunjukkan sebarang bukti kewujudan seni cetak kayu pada waktu itu. Namun, ada terjumpa juga seni cetak tekstil yang digunakan secara teknik manual di China pada abad ke-9. Tetapi ia ditemui di abad ke-13, iaitu di Eropah. Okey, sekarang kita ke abad 15 dulu. Abad ke-15 ini dikenali sebagai zaman Renaissance. Untuk pengetahuan kamu semua, zaman Renaissance ini adalah zaman antara zaman kegelapan ke zaman pencerahan di Eropah. Kita memanggilnya juga adalah zaman kebangkitan Eropah pada waktu itu. Jadi seni cetak pada waktu ini sangat-sangatlah terkenal. Jadi seni cetak pada waktu ini lebih dikenali dalam berbentuk kalender,
kad permainan dan juga karya-karyanya berimejkan keagamaan. Karya-karya ini juga berunsurkan realis. Ada juga terdapat beberapa ciri-ciri tertentu yang kita boleh lihat daripada karya-karya yang dipaparkan dalam muka surat 78 ini. Jadi, karya-karya yang ciri-ciri yang ditekankan dalam karya ini adalah penekanan cahaya, komposisi yang dinamik dan juga 3 dimensi. Baik, kita beralih ke karya yang pertama. Di sini cikgu ada cetak karya yang dari buku. Jadi cikgu nak tunjuk tentang ciri-ciri yang disebutkan di dalam karya abad ke-15. Ini karya daripada Albrecht Dürer yang bertajuk The Four Horsemen of the Apocalypse. Ia adalah cetakan kayu. Di sini kita boleh lihat cetakan penekanan cahaya yang datangnya daripada sini akan menimbulkan bayang-bayang di sebelah sini. Di arah sebelah sini setiap subjek adalah lebih gelap dan di depannya adalah lebih cerah. Kemudian kita boleh lihat komposisi yang dinamik. Di sini kita boleh lihat komposisi yang seimbang kerana setiap subjeknya tidak berkedudukan terlalu tengah dan tidak terlalu tepi dan tidak terlalu atas dan di bawah. Ia adalah seimbang. Kemudian kita boleh lihat kepada perspektif 3 dimensi. Di sini yang cikgu masukkan perspektif 3 dimensi dari sini ke sini, ke atas dan ke bawah. Ia berbentuk 3 segi. Kemudian kita beralih ke karya yang kedua. Ini adalah karya yang kedua iaitu daripada Hans Holbein bertajuk The About the Dance of Death series. Ia adalah cetakan kayu juga. Di sini kita boleh lihat penekanan cahaya ini datang daripada sini kerana di sini lebih gelap. Baik, kedua adalah berbentuk perspektif 3 segi. Kita boleh lihat di sini perspektif 3 seginya tidaklah menegak seperti karya yang sebelum ini, tetapi ia adalah berkedudukan sengit sedikit. Kemudian ia adalah mempunyai komposisi yang dinamik. Seperti yang cikgu katakan tadi, komposisinya tidak terlalu statik, tapi ia adalah seimbang untuk keseluruhan karya ini. Baik, seterusnya adalah karya tipografi daripada Erhard Redoldt. Ia bertajuk Epanias Romana Historia di Bellis Civilibus, iaitu cetakan kayu juga. Ini merupakan cetakan tipografi. Di sini kita boleh lihat tipografi atau kita panggil teks pada karya ini. Dan di sini adalah dekorasi yang dihias untuk mencantikkan helaian atau halaman teks ini. Okey, untuk pengetahuan semua, tipografi pada abad ke-15 ini adalah dalam fasa permulaan. Baik, seterusnya cikgu ada sediakan satu lagi karya iaitu dipanggil Landscape with the Cannon daripada Albrecht Dürer dan ia adalah gurisan asid. Karya ini juga menekankan penekanan cahaya dan ciri-ciri yang lain. Baik, kita terbang ke abad 16. Abad ke-16 ini adalah kesinambungan cerita sejarah daripada abad ke-15 tadi. Jadi, pada waktu ini, seni cetak kayu adalah terkenal dan berkembang di Jerman. Yang mana kesan pengaruh realism dan juga pengaruh perspektif dari seni catat di Itali. Baik, Venice dan Florence di Itali adalah tempat yang paling penting dalam perkembangan seni Renaissance. Jadi kita tahu perkembangan atau zaman kebangkitan Eropah bermula daripada Florence dan Venice di Itali. Cetakan kayu pada waktu itu mengekalkan tema dekorasi yang menggunakan rekaan geometrik yang berulang-ulang dan juga bingkai yang bercorak. Baik, cetakan kayu pada waktu ini dah semakin kurang pada waktu pertengahan abad ke-16. Tetapi ia lebih kepada teknik gurisan asid dan juga intaglio.
Baik, cikgu nak tunjukkan kamu beberapa karya yang dihasilkan pada abad ke-16 ini. Yang pertama adalah karya ini. Karya ini dihasilkan oleh Cornelis Matthys yang bertajuk Four Blind Peasants. Ia adalah gurisan asid. Baik, di sini kita boleh lihat gurisan asid lebih halus karyanya daripada cetakan kayu yang cikgu tunjuk sebelum ini. Ia masih mengekalkan tentang penekanan cahaya dan komposisi yang dinamik, tetapi tidak terlalu menekankan perspektif 3 dimensi. Baik, kita beralih ke abad 17, di mana abad 17 ini mula memperkenalkan tentang gaya dan aliran Mannerism. Mereka menolak gaya dan aliran Renaissance kerana pada mereka ia lebih mementingkan tentang kefahaman dan ajaran agama Kristian. Pada waktu ini, gaya dan aliran barok mula diperkenalkan di dalam karya mereka. Ia bertujuan untuk propaganda, juga bersifat lebih simpati dan bersandiwara, dan ia boleh dilihat daripada kesan dramatik dan kemuliaan dalam karya mereka. Teknik gurisan asid, penggunaan bahan kimia dan juga penggunaan plat besi tembaga juga diperkenalkan pada abad ke-17 ini. Di sini cikgu akan tunjuk satu karya yang dihasilkan pada abad ke-17 ini, iaitu karya ini. Karya ini daripada Giovanni Benedetto Castiglione yang bertajuk The Nativity with Angels. Ia adalah cetakan monotype. Kita boleh lihat di sini ciri-ciri yang disebut tadi adalah lebih bersandiwara dan juga meraih simpati. Kita boleh lihat orang di tengah ini, atau kita panggil subjek di tengah ini, lebih berkedudukan dramatik dan lebih seperti beremosi di dalam karya ini. Ia juga ditambah dengan suasana yang amat sepi. Jadi itu boleh membangkitkan mood simpati atau mood bersandiwara di dalam karya ini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang abad yang terakhir, iaitu abad ke-18 dan juga abad ke-19. Abad ke-18 dan abad ke-19 ini ada sedikit kelainan dengan abad-abad yang kita belajar sebelum ini. Jadi abad ke-18 dan abad ke-19 ini mempunyai perubahan dari segi gaya dan aliran, di mana ia terpengaruh dengan aspek ilmu, sosial dan juga politik. Jadi pada waktu ini, gaya Rokoko, Neoclassicism, Romanticism, Impressionism dan juga Post-Impressionism telah wujud, di mana seni cetak pada abad ke-18 dan juga 19 ini berfungsi untuk komersial. Namun, ada juga beberapa pelukis Impressionism yang terpengaruh dengan gaya seni cetak di Jepun, dan mereka menghasilkan beberapa karya untuk abad ini. Jadi gaya ini mencipta komposisi yang simetri, yang ketara, iaitu daripada subjek utama tidak diletakkan di tengah-tengah. Tapi nanti kita akan lihat beberapa karya yang seolah-olah tidak menepati ciri-ciri, tetapi ia juga dihasilkan pada waktu ini untuk tujuan komersial. Baik, di sini cikgu ada sediakan beberapa karya, iaitu yang pertama adalah karya ini. Karya ini adalah dari William Hogarth, iaitu bertajuk The Bench. Ia adalah daripada teknik gurisan. Kita boleh lihat di sini ciri-ciri yang disebutkan tadi. Subjek utama tidak diletakkan di tengah-tengah. Jadi kita boleh lihat di sini dan juga di sini adalah mempunyai komposisi yang agak sama, iaitu tidak mempunyai latar belakang, tapi hanya ada latar di bahagian depan sahaja. Jadi ia adalah simetri dan tidak di tengah-tengah. Ia tidak berada di tengah-tengah. Baik, kita akan pergi ke karya yang seterusnya.
iaitu karya ini. Karya ini adalah dari William Hogarth juga dan bertajuk An Election. Ia adalah teknik tulisan. Di sini kita boleh lihat secara terperinci iaitu di mana subjek utama tidak diletakkan pada tengah-tengah karya. Jadi di sini kita boleh lihat tiada satu subjek utama pun yang diletakkan di tengah-tengah. Semuanya berada di secara sama rata. Baik, tadi cikgu ada sebutkan tentang satu karya ataupun ada karya yang tidak menepati ciri-ciri yang diberi, iaitu subjek di tengah-tengah, subjek yang tidak diletakkan di tengah-tengah dan subjek itu hanyalah simetri. Namun ada satu karya yang bertajuk The Chillingham Bull yang dihasilkan oleh Thomas Bewick. Ia adalah teknik garisan kayu. Ini walaupun tidak menepati ciri-ciri pada abad ke-18 dan ke-19, tetapi ia adalah mengikuti ciri-ciri untuk bertujuan sebagai komersial. Jadi ini adalah karya yang tidak mempunyai ciri-ciri subjek utama tidak diletakkan di tengah-tengah karya. Jadi di sini cikgu menyediakan video pendek tentang gurisan asid dan juga gurisan kayu. Mari kita tengok sama-sama. Relief printing refers to any kind of printmaking Jadi process relief painting ini where adalah the image is teknik placed on the gurisan surface and the kayu. image is printed directly from the surface. Woodcut is one of the most direct forms of printing and one of the earliest, and uses the long grain of the wood as the matrix. In this print by Matisse, all the white areas have been cut away to leave the raised areas which print as a black. In this linoleum print by Barry Flanagan, the cut line reads as a white drawing on a coloured background. The linoleum is very much softer than wood, so it offers less resistance to cutting and allows for a much more fluid line. Wood engraving, on the other hand, uses the end grain of the wood as the matrix onto which the artist cuts their design, using very sharp tools such as a burin. End grain is a very tight and smooth surface which allows for very, very fine detail and a sharp, clear line, as can be seen in these images by Eric Revilius and Gertrude Hermes. It was also ideal for printing in conjunction with type and became very popular as a means of book illustration. Intaglio printing ini adalah yang gurisan teknik Intaglio is a asid. generic term for all those printmaking techniques which require the line to be incised into the surface of the matrix. Intaglio techniques include both non-chemical processes such as engraving and dry point, and also chemical processes such as etching and aquatint. Similar tools for wood engraving can be used for engraving into metal, as in this copper engraving by David Jones. The metal engraving is printed through an etching press using damp paper onto which the print is transferred. Dry point is probably the simplest of all printmaking techniques. The artist literally just has a tempered needle which they then draw onto the surface of the metal plate. The harder they press, the deeper the line. This wonderful Picasso print shows how graceful the dry point line can be. In total contrast, the Frank Horbach prints have been made with not a kind of conventional printmaking tool,
but an old nail that is literally scratched and scored into the surface, giving this print a kind of earthiness, a kind of physicality that really is very reminiscent of the surfaces of his paintings. Etching was a great step forward in the development of printmaking, since instead of the artist having to apply pressure to make a line, the artist could now draw fluently into the metal plate which had been covered. In order to build up areas of tone, the artist could use cross-hatching, as in this print by Norman Stevens, or in Crack Pipes by Keith Coventry, which pays homage to the master of cross-hatching, the Italian metaphysical artist Giorgio Morandi. Aquatint was a later development in intaglio and enabled the artist to actually work with tone without having to resort to cross-hatching. A very fine layer of rosin dust is sprinkled over the surface of the plate, which is then heated and fused onto the metal, and the acid can then bite in between each particle, creating a texture that is more like sandpaper, and that in turn will hold ink. In this print by David Hockney, made in 1966, you can see the way that aquatint has been used in conjunction with conventional etching. The bed covers have been rendered with aquatint and finely bitten, so that there is a degree of transparency and the edge line can be read through the aquatint. There are many variations and combinations of technique within the intaglio. Photographic images can be printed by coating the metal plate with a light-sensitive layer and exposing a negative film to ultraviolet. Once exposed, the plate is immersed in acid and etched in the same way as in conventional etching. In this image, one of my own prints, the image was developed on the computer and extensively reworked before outputting as film to make the final photo etching. Baik, tadi kita dah tengok video pendek yang cikgu sediakan tentang gulisan kayu dan juga gulisan asid. Sekarang kita akan main satu kuis berkenaan dengan pelajaran kita hari ini. Okey, cikgu ada sediakan satu kuis untuk kamu semua. Jadi sekarang cikgu ada sediakan 2 helaian kuis, beberapa keping gambar, pensel dan juga gam. Okey, disebabkan selalunya cikgu akan meminta kamu semua membentuk beberapa kumpulan. Jadi kita kena tulis nombor kumpulan di atas ni menggunakan pensel yang cikgu telah sediakan ni. Tapi hari ni tak perlulah sebab cikgu akan berbincang dengan kamu semua terus tentang bagaimana untuk bermain kuis ini, dan kita akan bincang tentang setiap ciri-ciri karya yang cikgu sediakan ini. Okey, kita akan bincangkan tentang ciri-ciri dan tajuk karya yang pertama. Okey, tajuk karya yang pertama adalah Appianos Romania Historia di Bilis Sibilibus tahun 1477 dan pekaryanya adalah Erhard Bredol. Jenis karya ialah cetakan kayu dan ia terkenal dengan rekaan tipografi dalam cetakan buku beliau di Itali. Okey, tadi kita ada belajar banyak-banyak karya. Ada satu sahaja karya yang berbentuk tipografi, iaitu kita akan selidik pada 6 gambar ini. Dan ini adalah satu-satunya karya tipografi. Baik, inilah jawapannya. Baik, kita akan pergi ke soalan atau ciri-ciri yang kedua, iaitu tajuk karya The Landscape with the Cannon. Tahun 1518, pengkaryanya adalah Albrecht Dürer. Jenis karya adalah gulisan asid dan terkenal dengan CD cetakan gulisan. Baik, ia adalah karya daripada Albrecht Dürer dan adalah gulisan asid. Kita akan meneliti satu-satu karya. Ini karya
pada abad 18 dan ke-19. Jadi ini bukanlah salah satu karya 18 ke 15 sebab pada tahun dihasilkan pada tahun 1518. Jadi dia berasal dari abad ke-15. Baik, ini adalah karya yang berbentuk ini adalah karya yang di pada abad ke-15 juga, cuma dia adalah dihasilkan oleh pelukis Catan. Jadi dia tak ada tulis ciri-ciri pelukis Catan pada soalan nombor 2. Baik, ini pula adalah lukisan landscape. Lukisan landscape ini adalah gulisan asid dan dia adalah dihasilkan pada tahun abad ke-15. Jadi inilah jawapannya. Baik, kita akan pergi ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 adalah tajuk karyanya Four Blind Peasants. Dihasilkan pada 1550. Pengkaryanya adalah Cornelis Matisse. Jenis karyanya adalah gulisan asid. Ia merupakan pelukis Catan Renaissance yang mahir dalam cetakan gulisan. Okey, kita tengok pada satu-satu. Di sini juga mempunyai 4 orang di bahagian bawah. Tetapi dia bukan hanya 4 orang di dalam tu, sebab tajuknya pun kita boleh tahu adalah Four Blind Peasants, maknanya 4 si buta. Jadi dihasilkan juga pada tahun 1550. Ini dihasilkan pada abad ke-17. Jadi dia bukan. Baik, gambar kedua nampak macam sama. Dari segi karya, nama karya Four Blind Peasants, kita boleh lihat 4 orang di dalam karya ini dan dihasilkan pada tahun 1550. Dan karya ini adalah berasal dari abad ke-15. Dia pengkarya Cornelis Matisse, jenis karya gulisan asid. Ini adalah karya gulisan asid. Kita tengok boleh nampak dari teknik gulisan asidnya. Dan ia adalah merupakan pelukis Catan Renaissance yang mahir dalam cetakan gulisan. Ini adalah karya yang terpengaruh dari teknik ataupun komposisi dari lukisan Catan. Jadi inilah yang paling tepat untuk ciri-ciri yang ketiga. Okey, kita beralih kepada ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri keempat yang bertajuk The Nativity with Angels, tahun 1655, dan pekarya Giovanni Benedetto Castiglione. Jenis karya cetakan monotype dan ia terkenal dengan karya beliau yang bertemakan keagamaan menerusi cetakan gulisan asid. Di sini kita boleh tengok daripada 3 karya ini. Ini kita boleh lihat tiada ciri-ciri keagamaan kerana agama Kristian tidak menggunakan subjek yang seperti ini. Jadi kita akan tengok seterusnya. Ini lebih kepada tema politik sebab kita boleh lihat daripada rambut yang dipakai oleh subjek-subjek di dalam ini. Dan ini nampaknya seperti ini. Sebab kita boleh lihat ciri-ciri keagamaan Kristian di dalam karya ini, iaitu berbentuk seorang angels di dalam ini. Jadi ia juga bertemakan keagamaan. Jadi ini adalah yang paling sesuai untuk nombor 4. Kita akan terus ke soalan yang nombor 5 dan nombor 6. Okey, nombor 5 bertajuk The Bench. Pada tahun 1758, pengkaryanya adalah William Hogarth. Jenis karya adalah gulisan. Pelukis boleh berkebolehan dalam seni cetak dan juga seni catat. Kebanyakannya karya beliau bertemakan satira, politik dan potret realistik. Okey, di sini kita boleh lihat dan kita boleh
bandingkan tentang yang mana satukah lukisan yang bertemakan satira politik dan realistik. Tentu saja yang nombor 1 kan. Okey, jadi ini adalah bertemakan politik dan juga potret realistik. Kita boleh lihat dari segi pakaian dan juga rambut subjek-subjek di dalam karya ini. Baik, kita pergi ke ciri-ciri nombor 6. Tentu saja untuk gambar yang ini, tapi kita akan terus ke baca ciri-cirinya. Tajuk karyanya adalah The Chillingham Bull. Dihasilkan pada tahun 1789. Pengkarya adalah Thomas Bewick. Jenis karya adalah gulisan kayu, terkenal dengan karya cetakan gulisan kayu seperti The Angler and the Fish pada 1776. Jadi karya ini bertajuk The Chillingham Bull. Dengan gambar subjek di dalam karya ini saja kita boleh lihat tentang sesuainya nama tajuk dan juga karya ini. Okey, kita lihat di sini. Baik, kita akan gamkan satu-satu karya ini. Okey, cikgu telah pun melekatkan kesemua gambar pada semua kotak-kotak kosong di dalam kuis ini. Baik semua, kelas kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu harap kamu semua dapat mengklasifikasikan setiap karya untuk setiap abad. Kerana setiap abad mempunyai ciri-ciri karya yang berbeza. Ia juga boleh terpengaruh dengan ilmu, sosial, agama dan juga politik. Jadi kita kena fahamkan tentang ciri-ciri karya tersebut di dalam setiap abad. Okey, cikgu harap kamu semua di rumah mengulang kaji tentang pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap dan cikgu doakan untuk kita semua dirahmati Allah dan diberkati Allah. Semoga semua sehat-sehat saja di rumah. Terima kasih.